Mulanya saya tak kisah sangat kerana memikirkan mungkin dia ingin rasa seperti ada anak sendiri. Malah suami meminta dirinya dipanggil papa. Papa? Dilema wanita. Kisah kali ini, suami tuduh isteri mandul, kahwin janda sebelah rumah. Assalamualaikum puan. Saya berusia 34 tahun dan sudah 8 tahun berkahwin. Terus terang, wanita mana yang tak nak bergelar ibu, mengandung dan melahirkan zuriat sendiri. Namun rezeki belum memihak kepada saya. Pelbagai usaha dah saya buat. Pergi berurut, makan jamu itu ini. Bahkan jumpa doktor pun sudah. Itu semua saya lakukan selepas 2 tahun berkahwin. Mengikut perubatan moden, doktor cakap saya tak ada apa-apa masalah. Jadi, saya anggap Allah belum nak bagi rezeki kepada saya. Dalam masa yang sama, suami tak pernah ikut saya menjalani apa-apa perubatan, sama ada tradisional atau moden. Katanya saya yang patut pergi berubat kerana saya yang akan mengandung, bukan dia. Tak boleh macam tu kan? Sepatutnya suami pun kena buat juga berubat ni. Lagi pula katanya dia yakin dirinya subur kerana adik-beradiknya ramai. 8 orang. Bahkan adik-beradiknya yang dah berkahwin juga anak ramai. Hanya dia yang belum ada anak. Walaupun terkilan, tapi saya tak boleh buat apa. Soal anak ni rezeki daripada Allah. Tahun berganti tahun, saya semakin reda dan serahkan pada rezeki kerana saya dah buat yang termampu. Namun dalam hati rasa terkilan masih menebal kerana suami tak nak berusaha. Ajak buat IVF pun dia tak mahu. Jadi apa lagi yang saya patut buat? Kenalah reda. Masuk tahun kelima, saya makin tertekan. Bukan sebab suami saja, malah keluarganya juga. Mak mertua saya terutamanya sering menyindir. Katanya saya yang tak boleh mengandung. Bayangkan perasaan saya ketika itu. Saya dah jumpa doktor dan doktor cakap saya memang tak ada masalah. Siapa kita nak menidakkan takdir? Saya mula jarang balik ke rumah keluarga suami kerana tak tahan. Asyik disindir je. Lebih-lebih lagi kalau ada adik-beradik suami yang baru beranak. Kesian puan kan? Tapi itulah persepsi macam ni lah kadang-kadang buatkan orang yang belum mengandung ni rasa terpinggir sangat. Saya tinggal berjiran dengan seorang ibu tunggal yang dinamakan Zack yang memiliki 2 orang anak. Orangnya memang peramah dan sekejap saja kami rapat. Anak-anaknya juga rapat dengan saya dan suami. Kalau hari cuti, sering kali juga mereka ke rumah kami. Saya tak tahu sebenarnya macam mana ia bermula. Tapi saya dapat rasakan perubahan pada suami. Kata orang naluri isteri. Memang saya pun melayan anak-anak Zack dengan baik. Tapi saya lihat suami melayan mereka teramat baik. Hingga kan pernah bawa budak berdua tu ke rumah ibu bapanya. Malah suami meminta dirinya dipanggil papa. Papa? Kalau saya kat tempat isteri ni, saya pun terasa hati. Mulanya saya tak kisah sangat kerana memikirkan mungkin dia ingin rasa seperti ada anak sendiri. Tapi saya dapat rasakan sesuatu di sebalik jelingan Zack dan suami tiap kali bersua. Saya tak sedap hati. Hinggalah Zack tiba-tiba berpindah dan saya tak tahu. Balik kerja tengok rumahnya sudah kosong. Bila tanya pada suami, dia hanya cakap tak tahu. Hairan juga kerana hubungan saya dan Zack rapat juga. Takkan soal pindah pun tak diberitahu. Saya cuba telefon pun tak dijawab oleh Zack. Seminggu kemudian, suami bekerja di luar kawasan dan saya tak syak apa-apa. Sehinggalah saya terlihat bil telefon suami. Biasanya saya tak ambil peduli, tapi entah mengapa, saya terlintas hati nak tengok. Banyak telefon ke satu nombor. Dan bila saya semak, itu nombor Zack. Berhari-hari saya tak boleh tidur memikirkan perkara itu. Akhirnya saya tekad untuk berterus terang dengan suami. Walaupun pada mulanya suami menafikan, akhirnya dia mengaku yang dia sebenarnya sudah pun menikah dengan Zack. Tuhan saja yang tahu hati saya ketika itu. Rasa marah, kecewa, tertipu, sedih, macam-macam berbau di hati. Dia yakin akan mendapat zuriat bersama Zack. Kata-kata terakhirnya mencabar ego saya sebagai wanita. Bermakna suami anggap saya yang mandul.
dan tak boleh berikan dia zuriat. Puan, saya tak dapat terima dan minta cerai. Saya tak kisah orang kata saya mandul. Tapi bila suami sendiri yang kata begitu, saya sangat sedih. Betul ke saya mandul atau dia yang mandul? Saya sudah pun membuat permohonan cerai dan akan naik mahkamah tak lama lagi. Suami masih memujuk saya untuk menarik balik permohonan. Walaupun tekad nak bercerai, tapi saya masih sayangkan suami. Namun hati saya sudah cukup terluka untuk terus bergelar isterinya. Rasa tertipu kerana suami sanggup bermain cinta dengan wanita yang saya anggap rakan di belakang saya dan juga bekas jiran saya. Ida, KL. Bagi saya menarik nafas untuk meredakan geram saya sendiri. Terima kasih Puan Ida sebab berkongsi luahan hati yang saya kira ini agak membuatkan seseorang itu rasa geram. Betul lagi dituduh mandul selepas sudah buat macam-macam rawatan untuk berubat dan doktor sahkan tak ada masalah pun pada dia. Macam inilah apa yang kita nak berkongsi kat sini, ialah adat rumah tangga, ada sedih, ada kecewa, bahagia, derita. Tapi apa yang suami anda buat di belakang anda itu adalah sesuatu yang tak boleh diterima bagi seorang isteri atau mana-mana wanita sekalipun. Seperti mana lelaki egonya tak nak mengaku dirinya mandul, begitu juga wanita yang susah untuk terima hakikat untuk berpoligami. Walau bagaimanapun, uh, Puan Ida kena terima bahawa rancangan Allah itu adalah yang terbaik. Mungkin ini cara Allah nak tunjuk siapa sebenarnya suami Puan Ida. Mungkin ini cara untuk Puan Ida lebih menghargai kehidupan selepas ini, mungkin tanpa suami di sisi, untuk dapat lagi bahagia dan berkahwin lain, dapat suami yang lebih memahami, dapat zuriat yang seperti yang diidam-idamkan selama ini. Jadi sebelum jika suami tak mahu lagi bercerai, tapi puan sendiri dah berkatakan dan menyatakan hasrat untuk bercerai, adakah sebelum ini anda berdua ada membuat keputusan untuk mengambil anak angkat? Jika masih meneruskan perkahwinan ini, mungkin jalan penyelesaian untuk sama-sama mengecap bahagia adalah mengambil anak angkat supaya rumah tangga lebih bermakna lah bagi sesebuah keluarga kan. Tapi puan juga kena bersedialah ke arah itu untuk menerima anak angkat, berbagi kasih dengan madu. Adakah ia sesuatu yang boleh diterima? Tapi saya hanya boleh menyarankan, tapi Puan Ida sendiri yang melalui kehidupan ini. Adakah mahu untuk meneruskan perkahwinan dengan suami ataupun mahu mengakhiri perkahwinan ini dan mencari lelaki lain yang mungkin lebih sesuai untuk dijadikan suami. Sebenarnya bila minta suami Puan Ida minta anak jiran memanggil papa, itu bagi saya adalah sangat keterlaluan. Tak seharusnya seorang lelaki walau suka bagaimanapun dengan anak-anak jiran mahu menganggap diri mereka seorang bapa sebab belum ada rezeki untuk menimang cahaya mata sendiri, tapi sekurang-kurangnya jagalah maruah dan hati isteri itu sendiri. Bagi saya sendiri seorang wanita, itu adalah keterlaluan. Jadi kalaulah puan rasa selepas ini mahu mengakhiri dan mahu kahwin lagi, bila dah nekat tu terimalah keadaan ini. Yang penting puan selepas ini bersangka baik, berfikiran positif terhadap ketentuan Tuhan, sebab kita tak tahu apa yang menanti kita selepas ini. Cuma kita boleh berdoa mengharapkan agar takdir Allah itu berpihak kepada kita selepas ini. Takdir untuk memiliki anak itu berpihak kepada puan selepas ini dan berlapang dada, reda dan bersangka baik untuk mengubat luka yang dirasai puan. Dekatkan diri dengan Allah. Semoga apa yang diimpikan puan selama ini akan dimakbulkan Tuhan. Puan juga lebih tenang, tak makan hati macam perkahwinan sebelum ini. Jadi semoga, saya doakanlah semoganya baik-baik saja untuk puan. Untuk sama-sama kalau berpisah, kedua-duanya dapat sama-sama menikmati kehidupan yang lebih baik dan tak
mengenang kisah silam antara kalian. Baik, jika anda mempunyai sebarang masalah, konflik rumah tangga atau luahan hati yang ingin dikongsikan dengan Mingguan Wanita, DM saja kepada kami di Instagram atau Facebook. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain episod. Inilah Aura Wanita, wanita aspirasi, wanita unggul, kekal relevan dan anggun. Assalamualaikum, jumpa lagi di lain episod.